Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tema kesihatan iaitu tajuk menu sihat. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat satu, menulis perkataan berdasarkan gambar yang dilihat dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Dua, menulis menu makanan bagi sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam yang mengandungi perkataan frasa dan ayat yang lengkap dan tulisan yang kemas. Okey, sebelum itu jom kita tengok apakah itu pemakanan seimbang. Okey, pemakanan seimbang ialah merupakan tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengekalkan kesihatan. Ia juga memastikan tubuh badan seseorang berfungsi dengan normal. Okey, apabila kita pilih makanan yang seimbang ini, kita nak bagi kesihatan yang baik pada tubuh badan kita agar dia dapat berfungsi dengan normal. Okey, kalau kita terlalu mengambil lebihan makanan, ia akan menyebabkan kita obesiti. Bila kita obesiti, sukar untuk kita melakukan apa-apa aktiviti harian kita, seperti kita nak bangun ke, jadi susah. Okey, sebab itulah kita perlu pemakanan yang seimbang. Okey, apakah pemakanan yang seimbang ini? Okey, pemakanan seimbang haruslah mengandungi nutrisi yang terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral pada kadar yang betul. Kandungan makanan seimbang ini perlu diambil dalam kadar yang berbeza mengikut keperluan badan seperti mana yang terkandung dalam piramid makanan. Okey, semalam kita dah lihat piramid makanan. Okey, jadi hari ni kita nak tahu apa itu karbohidrat, apa itu protein, lemak, vitamin, mineral. Macam mana kandungan yang kita perlu ambil mengikut badan kita. Sesuai ke tidak nak ambil yang lemak yang berlebihan. Boleh ke kita nak makan protein secara banyak? Kita akan tengok macam mana kadar yang kita perlu untuk keperluan badan kita. Okay, apakah piramid makanan? Yang cikgu bagi carta semalam tu yang piramid yang segitiga tu. Okey, piramid makanan ialah satu carta yang membantu kita untuk merancang pengambilan jenis-jenis makanan dan kuantiti makanan yang sesuai untuk kita setiap hari. Okey, bila ada piramid makanan ni, kita boleh rujuk. Okey, sesuai tak kita nak makan nasi 2 pinggan sehari, 2 pinggan sekali makan. Okey, contoh 2 pinggan sarapan. Sesuai ke tidak? Okey, tidak. Okey, kita tengok pula. Sesuai ke kalau kita nak makan sayur-sayuran sahaja dalam hidup kita? Kita kena nilai atau kita kena bajet kita punya kuantiti pemakanan kita tu mengikut piramid yang telah ditetapkan. Supaya apa? Supaya badan kita sentiasa sihat, sentiasa cergas. Okey, agar kita tidak mudah untuk dapat penyakit. Pentingnya pemakanan yang sihat ni untuk kesihatan yang baik, untuk tubuh badan yang cergas, minda yang sihat. Okey, bila kita ada tubuh badan yang sihat, kesihatan yang baik, kita punya minda pun akan lagi cepat untuk berfikir. Kita akan jadi otak kita sentiasa bergerak, jadi aktif. Okey, itu pentingnya kenapa kita perlu rancang pengambilan jenis-jenis makanan kita ini. Okey, jom kita lihat lagi. Ini adalah piramid makanan. Okey, piramid ini mengikut aras. Okey, tengok yang paling bawah sekali tu aras 1. Okey, aras 1 yang terdiri daripada karbohidrat bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian. Okey, kita faham ke apa bijirin-bijirin ni? Okey, jom kita tengok. Okey, aras 1 piramid makanan mengandungi kumpulan makanan yang kaya dengan karbohidrat kompleks yang merupakan sumber tenaga utama.
Okey, yang bawah ni merupakan sumber utama kita. Sumber tenaga utama kita. Makanan ini juga membekalkan vitamin, mineral, serat dan sedikit protein. Okey, di dalam setiap hidangan, makanan daripada kumpulan ini perlu diambil paling banyak. Okey, tengok kita perlu ambil paling banyak. Itu contohnya makanan bagi kumpulan ini adalah nasi, bubur, mi, bihun, roti, pasta, bijirin, sarapan tu seperti capati, tosai, ubi, biskut, kentang. Okey, makanan ini aras satu ni adalah makanan yang paling banyak yang kita perlukan, iaitu lebih kurang 8 hingga 12 sajian. Okey, manakala untuk aras 2, okey, aras 2 ni dia lebih kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, sayur-sayuran dan buah-buahan ni dia terletak di aras 2. Kita perlu ambil sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Okey, makanan ini kaya dengan vitamin, mineral dan serat. Buah-buahan dan sayur-sayuran juga perlu diambil dalam jumlah yang banyak dan dipelbagaikan di dalam setiap hidangan. Okey, contoh sayur. Kita boleh masak pelbagai sayur. Kita boleh buat sup sayur, sayur goreng. Okey, kita boleh celur sayur. Macam-macam dengan sayur yang kita boleh masak. Okey, jadi kita boleh pelbagaikan kaedah masakan kita. Tapi kita kena amalkan pemakanan yang sihat lah. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan. Jom kita tengok untuk aras 3 pula. Okey, aras 3 ni kita kena ambil dengan makan dengan sederhana sahaja. Okey, apa yang terdapat dalam kandungan dalam aras 3 ini? Okey, apa yang terdapat ialah daging, ayam, ikan, kekacang daging, ayam, ikan, okey. Daging, ayam, ikan dan kekacang. Okey. Makanan ini kaya dengan protein, vitamin B, zat besi, zinc dan magnesium. Okey, pilihlah daging yang rendah lemak dan buang semua lemak yang kelihatan pada daging dan ayam. Okey, sekali-sekala tukarkan penggunaan daging dengan kekacang kerana ianya rendah lemak dan kaya dengan serat. Contoh kekacang ialah kacang soya yang dihasilkan seperti tauhu, tempe, kacang dal, kacang merah. Okey, kita hari ni kita dah makan daging. Esok kita cuba makan yang tempe, tauhu, yang macam tu. Kita selang sari. Macam kita selangkan sajian kita tu. Jangan hari-hari kita makan ayam. Okey, bila kita makan ayam, dia ada efek kepada tubuh badan kita juga. Dia ada efek kepada kesihatan kita juga. Sebab itulah kita tidak digalakkan mengambil terlalu banyak ayam, daging, ikan, kacang. Tetapi tenusu juga kita perlu ambil dalam keadaan yang sederhana juga. Okey, manakala aras 4. Okey, aras 4 dia kena makan sikit sahaja, iaitu lemak, minyak dan gula. Okey, kerana apa kita perlu makan sedikit sahaja aras ini? Kerana Okey, vitamin dan zat galian adalah elemen penting yang diperlukan oleh kita dalam kualiti yang kecil untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh badan yang sihat. Okey, bagi orang dewasa, keperluan vitamin dan mineral ini adalah bagi menjamin tubuh badan sentiasa sihat. Badan kita tidak dapat membina secara sintesis vitamin dan mineral. Justru itu, ianya hanya diperoleh daripada makanan yang kita ambil. Okey, kita boleh ambil makanan lemak, gula, minyak, tetapi dengan kadar yang paling sedikit sahaja. Okey, seperti yang kita tahulah, lemak, minyak, gula ni memang tak elok untuk tubuh badan kita. Okey. Okey, ini adalah tugasan yang mana awak perlu isikan. Okey. Dan ini adalah latihan. Namakan gambar di bawah dengan betul. Okey. Ini apa?